70 tahun. Tidaklah, 200 tahun lah. Lebih lama lagi. Dan kayunya, yang jenis kayunya adalah daripada satu cerita lah, satu pasangan suami isteri yang baru kahwin, dan isteri cantiknya itu yang baru kahwin itu jatuh sakit. Nak pergi jumpa banyak dukun-dukun, tidak dapat ubat. Maka malam itu dia mimpilah. Ya, mimpi, dan dia dengar bunyi sapek yang begitu merdu. Ya, dan tak tahu dari mana bunyi sapek itu. Lakinya memang pemain sapek juga, bukan bunyi sapek dari suaminya. Dan dia pun bangun beritahu suaminya, saya dengar bunyi sapek. Tapi bunyi sapek itu datangnya daripada jenis kayu adau. Kayu adau. So, suaminya pun pergi cari dalam hutan kayu adau, buat kayu. Sapek itu daripada kayu adau. Sudah siap, dia main. Sama bunyi yang dia mimpi. Dan ia sakit tu tunggu mati saja. Dan bila dia bunyi sapek itu, dia pun bangun menari. So, oleh kerana itulah kayu adau itu begitu terkenal lah sebagai kayu legend untuk buat sapek. Sapek ni cuma untuk mengiringi seorang penari. Sekarang ni diorang sudah mengubah untuk mengindahkan lagi sapek itu diterima masyarakat luar sana. Jadi sapek itu, muzik sapek itu sendiri untuk dibawa kepada bersama lagu lah, macam tu. Gunakan sapek itu untuk memanggil roh, ya. Semasa mereka bermain, maka orang yang dukun tu akan hayalkan, roh tu masuk. Baru dia tahu penyakit orang itu, akan tahu apakah ubatnya. Ini mulakan dengan 2 tali saja. Zaman dulu yang mereka gunakan untuk ubat orang dulu, ni bentuknya, ya. Okey. Sapek ni dimainkan ketika orang mengubati pesakit. Apa yang ketara mana-mana masyarakat dahulu dan sekarang panggil dia dayung. Apabila bomoh itu mengubati dan proses mengubati pesakit, seorang akan memainkan sapek untuk sebagai muzik latar ketika bomoh tu bersampi apa semualah. Itu antara ceritanya. Itulah asalnya sapek. Ketika itu cuma tali 2 saja pada zaman dahulu lah. Muzik sapek ni sangat menenangkan. Even pada zaman dulu pun sapek for healing. Bila kita rasa happy, on sapek juga. Bila kita rasa sedih, bila kita main sapek pun tenang juga. So bagi saya itu sapek is very peaceful music. Orang pakai buat sapek kayu lemelai. Orang ulu dekat kayu lemelai. Kayu kelunggang, ada ekor belangkas, ada pokok asam, ada juga asam, ada juga kayu murus, ada juga rengas pun boleh pakainya. Banyak jenis kayu lah pakai sebenarnya. Cuma kita tahu kayu ya bagus untuk mulahnya sapek tu lah. Sekarang ini antara hasil kerja saya, sapek besar dan sapek kecil. Ini antaranya kayu merdang sasi, berat. Memang sesuai jika kita membuat sapek tradisional khasnya. Ini mini sapek dibuat daripada kayu meranti kuning
ya memang khas untuk budak-budak lah. Ini acuan boleh buat besar, boleh buat kecil, boleh buat panjang. Dia memang ini standard dia. Biasa dia ini 8 inci. Saya cakap ini 8 inci ya. Dia punya ini biasa 4 inci ataupun 4 inci setengah. Dia punya ini. Sudah dia punya panjang, saya selalu suka pakai 43 inci. Ukiran ini pulang kepada orang yang buat sapek. Berbeza-beza. Tapi yang pentingnya ukiran tu kalung itu adalah kalung orang Ulu, ya. So ia ada berbeza-beza seperti pelukis kan, imajinasinya berlainan lah. So begitu juga saya ada mempunyai ukiran orang Ulu yang berlainan. Maksudnya sebenarnya in general lah. Ini kalungnya kalung orang Ulu. Ia dapat dibeza daripada kalung ukiran Iban Berdayuh. So kita lihat daripada kehalusannya. Tengok, dia ada sambung. Ini disebutkan dia sama macam ni adalah kami korang kata kalung penat. Repeated pattern. Dululah orang yang bawah tu dia katakan orang Panyen, ya, mereka tidak boleh sentuhkan lukisan. Mereka tak ada lukisan di mana-mana tempat, di baju, di mana-mana di dinding mereka. Hanya orang yang paren saja, yang ada kelas sajalah. Begitu juga dengan sapek. Dan oleh kerana itu kamu lihat sapek, ya, tidak ada sapek zaman dulu, tak ada lambang, tak ada ukiran sapek dia. Motifnya macam-macam jenis lah. Ada macam paku pakis, ada yang macam lambang manusia, ada juga. Dia banyak jenis. Lepas main ni kita letak di tempat yang betul. Dia tak boleh tak boleh tak boleh diletak lantai, nanti orang langkah dia kan. Orang lalu lalang langkah dia, itu memang tak boleh lah. Sebab itu adalah satu daripada pantang larang. Dan kemungkinan orang-orang dulu, orang lama-lama dulu mempunyai satu kepercayaan yang begitu. So kita follow je lah, takut dilangkah. Dia boleh letak dia macam ni, so macam tu gantung. Pada awalnya saya belajar tradisional sapek. Kemudian permintaan lebih kepada contemporary pada masa tu. Mereka nak minta lagu moden untuk dimainkan dengan sapek. Maka dari situ saya mula belajar contemporary. Dulu saya punya fret cuma 13 fret, 4 strings dan movable fret. And then apabila permintaan banyak sangat pada modern music,
And then saya saya beli lagi yang baru, ambil yang 6 string, 17 frets macam tu. Pada zaman dahulu. Jadi waktu itu memang tiada orang kata macam sekarang ada speaker, ada pickup. Jadi penghasilan sapek tu memang berbentuk macam ni, besar. Sapek yang besar, ruang yang besar. Jadi bunyi dia tidak perlu menggunakan pickup untuk lingkungan 2 ke 3 meter. Orang berkumpul duduk, dia dapat mendengar. Berbeza pada sekarang sebab lebih pada persembahan di tempat kelayak ramai, jadi memang memerlukan pickup lah kita pasang. Itulah antara perbezaan dia. Boleh kita katakan jarang pemain sapek wanita, cuma sapek ni dimainkan oleh golongan lelaki saja. Kalau zaman dulu memang kita wanita ni tak boleh pegang sapek. Memang dilarang pegang sapek, kita hanya boleh bernyanyi, menari saja, dan orang lelaki yang main sapek. Kalau dulu wanita tak boleh main sapek sebab sapek zaman dulu berat dan besar. Okey. Dia punya sapek tu kena pegang macam ni. Dia dekat dengan dada. Dan wanita dia ada dada kat sini, buat dada kat sini. Kalau kita pegang sapek, dia akan buatkan dada leper. Dan tak cantik. Tak cantik bagi sebagai seorang wanita lah. That's why itu saja sebenarnya. Tapi zaman sekarang saiz sapek kecil dan dia ada jack kat sini. So ada bunyi lagi besar, lagi kuat, so, tak ada masalah. Dan sapek ni dah ringan dah sekarang. Tak ada masalah untuk wanita bermain sapek zaman sekarang, tak ada alasan lagi. Jika kita nak bandingkan perbezaan muzik tu tadi dari tradisional ke moden contohnya, memang ada perubahan pada pembuatan sapek itu sendiri. Contohnya seperti yang ini adalah sapek tradisional. Memang kita khas untuk muzik tradisional. Perbezaan yang ketara apa yang orang panggil key. Kalau bahasa kami ni edit lah. Ini dia dilekat menggunakan kelulut dan benda ini akan berubah mengikut tune lagu yang kita mainkan. Jadi ini yang kita ubah benda ni. Itu perbezaan yang pertama, ini tradisional. Sekarang ni saya masih kekalkan kepada 3 tali saja. Ya, dan talinya dulu pun saya cerita bukan tali yang sekarang ni yang steel tali. Dulu adalah tali dari hutan yang kami sebutkan iman. Dulu fretnya ada lebih kurang ada 12-13 saja dan boleh dialih ya. Sebab banyak tune sapek itu kita akan ubahkan fretnya. Dan senang diubah sebab ia tidak ada melekat permanently seperti sekarang. Okey, untuk sapek moden ni pencipta dia memang ada. Pada pengetahuan saya lah, pada tahun 94 di mana gabungan pemain Jerry Kamit dengan Francis Kojen. Francis Kojen seorang pembuat sapek, dia bekerja dengan Kampung Budaya. Itu kalau tidak silap saya lah, mereka itulah yang pertama membuat sapek moden. Bezanya tadi sebab apabila pemain sapek seperti Jerry Kamit ni bermain sapek untuk mengiring dia punya lagu, benda tradisional ni tercabut. Benda ni tercabut, jadi hilang terus dia punya fokus masa bermain. Jadi dia pun mencadangkan kepada Perancis, kita coba modernkan sapek ni. Kita kekalkan benda yang sama tapi beza, kita lekat terus pakai gam. Jadi dia pun lekat pakai gam. Sampailah sekarang ni benda tu berterusan dan nampaknya diminati semua orang lah. Ni tradisional dan ni sapek yang budak-budak sekarang zaman sekarang buat. Ya, sapek moden ya, kamu tengok ya. Tak ada design pun, motif tak ada ya. So, kita lihat dia punya volume ada macam gitar rock lah, ya, solid gitar.
Dan talinya, kita lihat talinya, ada 6 semua. Tengok dia punya ni. Untuk lekatkan gear head. Ni, dia buat macam gitar punya, ya. Ni. Kok pusing tuning dia, ya. Dan fret dia tengok, fret ada banyak. Ya. Banyak fretnya. 17 semua fretnya. Okay, so dia boleh main lagu moden lah. Saya mula mengajar pada tahun 2017, 2018 saya pindah ke sini. 2017 saya di Sibu, saya ada studio sendiri, saya memang mengajar di sana. Masa tu saya mengajar orang dewasa, masa tu tak ada kids, tak ada recruit kids pun. And then 2018 saya berpindah ke Kuching. Cikgu Dines yang jumpa saya. Cikgu Dines merupakan salah seorang guru sapek di ULC sini. Okay, dia beritahu ada student memerlukan guru mengajar. Dan dia recruit lah pada bulan 8 saya mula mengajar 2018. Macam tu. Kebanyakan lagu yang saya ajar adalah folk song. Itu adalah memang lagu-lagu lama yang di mana dulunya hanya vokal, sekarang kami masukkan sapek. Anak-anak yang belajar di kelas saya dari umur setakat ni dari umur 7 tahun hingga tingkatan 1, 13 tahun ya, hingga 13 tahun. Ada kesukaran yang di situ. Bagi yang sudah besar sikit ni boleh kena kontrol, bagi yang masih anak-anak contohnya 7 tahun, 8 tahun, kita kena kontrol lebih lah, kena bagi perhatian lebih. Tetapi mereka ni lagi cepat. Maksud saya lagi cepat tangkap apa yang saya ajar. Dia lagi bersemangat bernyanyi. Kalau dulu sapek player hanya generasi dewasa, okay, agak veteran sikit. And then sekarang saya sangat bersyukurlah sebab sudah ada generasi baru, generasi muda yang berminat bermain sapek. Increasing lah dia orang punya interest terhadap sapek tu. Termasuk kanak-kanak pun ada juga yang berminat untuk belajar main sapek. Dulu saya mengajar 3 orang. Dan yang kelas sebelah lagi ada 5 orang macam tu. And then makin bulan demi bulan student semakin meningkat menjadi 10, menjadi 11 macam tu. Kebanyakan lagu yang diajar adalah lagu Kenyah. Contohnya Leleng yang lagu pertama yang mereka belajar, Leleng bermaksud menari dalam bulatan. Itu memang lagu tradisi di mana kami bernyanyi bersama dan menari di longhouse. Dia minat sapek dari bulan 2 last year I think. Dia minta kami dua bapak dia untuk belajar main sapek. Jadi saya carilah mana-mana tempat yang ada belajar sapek. Hantarlah jumpa dengan Cikgu Elizabeth, terus ajar dengan dia lah. Dia ni lebih macam bila berdepan dengan orang, dia tak
takut. Before ni dia takut nak berdepan dengan orang. Sekarang dia pun dah berani. Lagipun dia memang minat macam bunyi sapek ni. Dia memang minat lah senang cakap. Actually saya Melanau, bapa dia Bidayuh. Dia minat sapek ni pun dari saya punya ipar lah. Orang Ulu. Orang tengok ada persembahan sapek di TV, and then ada perasaan suka, and dia cakap minat. And then suatu hari saya tengok kawan ada share di Facebook kelas belajar sapek, and then saya plan hantar dia untuk belajar sapek. Sapek ni bila kita sedih, bila kita macam stres, bila mendengar bunyi sapek, memetik sapek, macam boleh menghilangkan rasa stres, tension sebab dengan bunyi-bunyi dia yang sangat merdu. Kami orang bukan orang Ulu, kami orang Iban. Sapek mau tu orang Ulu, tapi memang kami orang suka akan sapek secara neutral dan seterusnya jadilah sepupu-sepupu lain juga bermain sapek sebab mereka tengok band selalu bermain, and then dia orang join kami orang punya kelas. Selain daripada ambil kelas dari Bungan, kami orang juga mengambil private class, minta cikgu datang ke rumah. Pada pandangan saya berkaitan warisan sapek ni, memang besar harapan saya supaya sapek ni sampai bila-bila pun kekal dan dikenali seluruh dunia bahawa sapek ni tidak dilupa asal usulnya. Sapek adalah seni budaya orang Ulu, bukan seperti mana yang sekarang ni semua bangsa bermain sapek tapi orang tidak kenal asal sebenar sapek ini. Pada saya itu satu perkembangan yang bagus, menjadi kebanggaan saya sebagai masyarakat orang Ulu sendiri apabila alat muzik kita diterima masyarakat luar. Sebab itulah tadi daripada sapek tradisional, untuk kita membawa benda ni keluar dikenali di merata dunia, kita perlu berani dan menerima hakikat buat perubahan pada sapek dan muzik. Maka jadilah yang sapek moden ni tadi. Kami rasa macam adik-beradik, macam family kerana sapek saja. Saya juga berharap sapek ini boleh mengeratkan persahabatan antara kita juga. So kita boleh bergabung bersama-sama untuk mengangkatkan tradisi kita ni. Tak ada yang kata kamu adalah veteran, kamu ada lebih pandai daripada saya, tak ada. Kita mesti sama-sama bantu yang baru dan respect yang lama, macam itulah. Mungkin kalau di tradisional, bukan bermakna tradisional tidak boleh pergi ke antarabangsa. Ramai yang kita tahu seperti Matthew Ngauja, seorang pemain sapek tradisional yang merata dunia, dia promosi pasal sapek. Solomon Gao antara pasangannya tetap maju dengan cara tradisional, tapi berbeza dengan yang moden. Moden ni siapa tidak kenal Jerry Kamit, siapa tidak kenal Sophie Eman. Mereka adalah juara dunia untuk muzik menggunakan alat sapek. Ayo kita nyanyi sama-sama.